Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi surau dan juga ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan imam, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat iman, di atas kurniaan nikmat Islam yang terus menerus dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi meneruskan hayat kita, nyawa kita sehingga bertemu Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Kerana di sana tahun lepas ada sahabat-sahabat kita, ayah kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita bersama-sama dengan kita dalam surau ni tahun lepas. Tapi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala tak sempat bertemu tahun ni. Jadi kita ni yang Allah SWT bagi sedikit peluang untuk tahun ni, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Taala. Sampai tahun ni kita boleh beramal ibadah. Harap-harap Allah panjangkan umur kita sampai akhir bulan, sampai bertemu Lailatul Qadar insya-Allah. Tak berapa hari lagi kan. Jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sangat banyak berbakti kepada kita, yang mengajarkan kita tentang Allah, yang mengajarkan kita tentang erti kehidupan, yang mengajarkan kita tentang siapa diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena banyak-banyak selawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang mana Allah SWT telah menurunkan Al-Quran padanya, bulan yang mana Allah SWT melipat gandakan amalan. Amalan-amalan sunat diberi pahala seumpama amalan wajib. Amalan-amalan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali ganda. Tidak ada dalam bulan-bulan lain, hanya ada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan diwajibkan umat Islam berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sering kali kita dengar saban malam mungkin. Kalau tazkirah tiap-tiap malam, tiap-tiap malam ustaz-ustaz akan sebut ayat ni. Kan kita pun dah hafal dah ayat ni. Kan manifestasi daripada berpuasa, kita harap-harap kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan ibadah, bulan pesta ibadah, bulan sedekah, juga dikenali sebagai bulan jihad, syahrul jihad, di mana peperangan yang pertama bermula pada bulan Ramadan. Kita semua tahu tentang bagaimana peristiwa Badar Al-Kubra berlaku pada bulan Ramadan. Bayangkanlah tuan-tuan, tidak pernah sahabat-sahabat Nabi SAW berpuasa dan diwajibkan berpuasa. Tidak pernah sahabat-sahabat Nabi diwajibkan berperang.
dan sahabat-sahabat Nabi diwajibkan berperang sewaktu sedang berpuasa. Kita tak dapat bayangkan suasana tersebut dalam keadaan padang pasir, panas dan sebagainya. Allah SWT kutiba alal ladzi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, menggunakan kalimah kutiba, dicatatkan, diwajibkan berpuasa. Dan juga pada waktu yang sama kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan ke atas kamu berperang pada bulan Ramadan dalam peperangan Badar, menentang 1000 bala tentera, yang mana tentera muslimin hanya 313 orang sahaja. Dan kita dapat merasakan suasana tersebut apabila saudara mara kita, adik-beradik kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita yang berada di Palestin sekarang ni, berada di Gaza sekarang kan. Sedang kita enak makan ayam panggang, mereka tak tahu malam ni nak buka puasa macam mana. Sedang kita menikmati juadah berbuka puasa, makan apa ini? Buka puasa. Cincau, ayam, sirap limau lah, teh panas pun sedap juga. Kita bayar-bayar betul ni ayat tak kena lah kan. Kena ayat teh panas pun syok buka puasa. Macam mana dengan saudara mara kita di sana di Gaza, mereka dibom. Kita makan apa, kuih bom kan. Mereka makan bom tiap-tiap hari, kena bom. Setakat pagi tadi 177 orang telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan beribu-ribu orang Islam saudara mara kita telah tercedera lantaran daripada kejahatan Zionis Israel. Jadi bagaimana kita nak mengambil peluang bulan Ramadan Al-Mubarak ini dari kacamata Syahrul Jihad, bulan untuk kita berjihad, bulan yang mana disebutkan oleh para ulama yang memasukkan jihad tu maksudnya mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan musuh-musuhnya. Dalam konteks keadaan kita macam mana, dalam konteks keadaan mereka di Gaza macam mana, bagaimanakah konsep jihad itu dilaksanakan dalam suasana masing-masing. Al-badlun nafsi wal mali fi nusrati dinillah, mengorbankan jiwa dan harta untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau di negara kita, macam manakah kita menggunakan bazlun nafsi, menggunakan diri kita, menggunakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan inilah kita mengambil keberkatan bulan Ramadan ni, bagaimana kita nak menanamkan sifat jihad dalam diri kita, mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita untuk nusratullah, untuk agama Allah, membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Muslim menyebutkan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, berjihadlah kamu sekalian dengan terhadap orang-orang musyrikin dengan harta kamu. Kita ada harta, kita bagi harta kita jalan Allah SWT. Wa anfusikum, jiwa kita, kita ada tenaga kita, kita ada masa kita, apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah SWT. Kalau di Gaza, mereka mengorbankan anfusikum mereka, nyawa mereka terus, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alsinatikum fi sabilillah. Dan juga kalau kita boleh bercakap, kita bercakap bagaimana kita menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, almarhum Abdullah Azzam
menyebutkan di dalam kitabnya Tarbiyatul Jihad, ada beberapa fasa tentang jihad ni. Ada 4 fasa. Yang pertamanya disebutkan fasa yang pertama diharamkan berperang. Yang pertama ketika Nabi SAW berada di Makkahul Mukarramah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah. Surah An-Nisa ayat 77. Fasa pertama, Nabi SAW telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu daripada berperang dan dirikanlah solat. Waktu Nabi SAW berada di Mekah selama 13 tahun, Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersabar, untuk berdakwah, kumpulkan tenaga, kumpulkan pemuda-pemuda, kumpulkan pemuda-pemuda seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seumpama Umar Al-Khattab, seumpama Osman Affan yang kaya, seumpama Sayyidina Ali yang berani. Lalu Nabi SAW mengumpulkan tenaga-tenaga seumpama ini. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi SAW membuat kerja dakwah, membina kader-kader dakwah, membina pemuda-pemuda untuk persiapan. Kemudian Abdullah Azam menyebut fasa yang kedua. Ketika itu fasa yang kedua disebutkan fasa diizinkan berperang. Ketika Nabi SAW dan sahabat Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Suratul Hajj ayat 39. Jadi apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah, Allah SWT memberikan kelonggaran. Tengok sahabat-sahabat tak sabar-sabar, sahabat-sahabat merasa mereka tu ditindas. Di Mekah mereka ditindas kerana golongan mustad'afin. Mereka adalah golongan yang ditindas, mereka adalah golongan yang lemah. Tapi apabila mereka berhijrah ke Madinatul Munawwarah, nampak kekuatan di sana. Ada sebuah negara berperlembagaan berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka Allah SWT memberikan keizinan, kelonggaran. Sekiranya berlaku apa-apa, maka diizinkan untuk kamu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fasa yang ketiga disebutkan oleh Abdullah Azam, ketika musuh terlebih dahulu memerangi mereka. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Suratul Baqarah ayat 190. Maka di sana jelas perintah Allah Subhanahu Wa Taala apabila berada di medan peperangan, apabila umat Islam diasak oleh golongan musyrikin, golongan kafirin, maka Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana dah jadi satu kewajipan. Tadi diizinkan, lepas tu dia menjadi satu kewajipan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terlihat dalam keadaan sekarang ini, kalau mengikut para alim ulama, kewajipan itu bergantung kepada tahap lokaliti ataupun dekatnya dengan berlakunya serangan daripada golongan kufar. Kalau ikutkan Abdullah Azam, kewajipan itu jatuh apabila umat Islam berada dalam lingkungan lebih kurang 2 marhalah daripada lokasi. Maknanya Gaza tu
Kemudian dua marhalah di sekeliling itu menjadi satu kewajipan kepada umat Islam di situ untuk membantu kepada umat Islam yang ditindas di situ. Selamatlah kita kat Malaysia ni. Kan. Jadi kita bantu mengikut kita punya kemampuan kita. Apa kita boleh bantu RM1, kita salurkan kepada institusi-institusi yang tersedia membantu. Muslim Care contohnya, Yayasan Amal contohnya, yang mereka kumpulkan duit dan bawa sendiri pergi ke sana untuk membantu. Bantu bukan untuk membantu peperangan, tetapi membantu anak-anak yang memerlukan makanan, membantu mereka yang memerlukan perubatan, keperluan perubatan. Jadi kita hulurkan sedikit bantuan yang mana kita boleh mampu. Setakat mana yang kita ada duit-duit lebih ni, kalau tahun ni kata nak beli baju raya hak mahal sikit, beli hak murah-murah dah lah kan. Beli kedai bandar ke, cukuplah sekadar keperluan kita. Tak apa recycle hak tahun lepas. Baju pun tak luak kan, tak macam makanan. Baju ni boleh pakai sedia lagi, 5 tahun pun boleh pakai lagi. Saya hak 20 tahun pun saya boleh pakai lagi. Baju badan tak naik, baju angkut ni ya. Kan? Sekolah zaman duk ngaji dulu pun boleh pakai lagi. Jadi kita ada duit lebih tahun ni, kita hulurkan sedikit bantuan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang sedang berlaku kesempitan sekarang. Jadi yang fasa yang keempat, tadi yang pertama diharamkan, yang kedua diizinkan, yang ketiga diwajibkan, dan yang keempat diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in tahaw fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Suratul Anfal ayat 39. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Golongan kufar, golongan musyrikin, orang-orang yang bermusuhan dengan Islam. Ada juga orang Islam yang bermusuhan juga dengan Islam. Mereka berusaha sedaya upaya merancang, mengatur strategi, seterusnya melaksanakan untuk memusnahkan orang Islam. Kalau tidak tubuh badan orang Islam itu dimusnahkan, pemikiran orang Islam itu dimusnahkan. Pemikiran Islam telah dipesongkan daripada ajaran Islam yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala menyebut, memberi peringatan kepada kita. Kita ambil peringatan dalam bulan Ramadan ni, Syahrul Al-Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Allah SWT menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Orang-orang kafir, orang munafik, Allah SWT habaq dah, lama dah. Kerja mereka ni, mulut mereka ini memadamkan agama Allah SWT. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Allah SWT pasti akan memelihara Islam walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Dialah yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Surah Taubah ayat 32 hingga 33. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini,
Bulan yang mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Allah SWT memberikan peringatan, banyak peringatan. Beringat dengan orang kafir, beringat dengan orang-orang musyrikin, beringat dengan orang-orang munafik. Berhati-hati, ada batasannya. Berkawan dengan mereka ada batasannya. Hati-hati, kerana sifat mereka ini yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahim. Apabila golongan-golongan munafik ada kuasa, mereka menggunakan kuasa mereka untuk menghapuskan Islam, cuba mengongkong institusi Islam, cuba untuk melaksanakan undang-undang yang tidak berasaskan Islam, import elemen-elemen luar dalam pentadbiran, elemen daripada barat, hiburan daripada barat, untuk merosakkan pemikiran umat Islam, dalam keadaan umat Islam tidak sedar dalam keadaan itu. Orang duk kalut dengan bulan Al-Quran, duk kalut dengan baca Al-Quran. Umat Islam sedikit dilalaikan dengan Jerman lawan Argentina. Habis dah, kira tu selesai dah bab tu. Separuh masa pertama Ramadan dah habis. Lah ada separuh masa kedua Ramadan, tinggallah tu. Ada 10 hari yang mana Allah SWT menghidangkan dengan ganjaran-ganjaran. Kita harap moga-moga Allah SWT pilih kita untuk Lailatul Qadar tahun ni, insya-Allah. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita harap moga-moga di yang bercakap ni, moga tuan-tuan, puan-puan yang mendengar ni, insya-Allah tahun ni kita dapat Lailatul Qadar. Azam betul-betul. Kalau hak boleh cuti, kita minta cuti awal-awal. Siap-siap. Kira ada berapa hari lagi cuti kilang tahun ni, bagi masalah untuk Ramadan ni. Special offer Allah SWT tak bagi bulan-bulan lain. Para ahli ulama mengharapkan bulan Ramadan ni kalau boleh sepanjang tahun, sebab banyak sangat ganjaran yang Allah SWT kurniakan kepada kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya daripada penyampaian tazkirah ringkas pada malam ini. Moga-moga Allah SWT memberikan keberkatan kepada diri yang bercakap dan juga tuan-tuan puan-puan yang mendengar, untuk kita boleh beramal dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Bukan selalu, setahun sekali saja. InsyaAllah. Mohon maaf kalau ada salah kata, tutur bicara yang menyimpang daripada landasan Al-Quran dan Sunnah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.